Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tikaf fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selesai kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita masih kekal di dalam masjid ini sementara menunggu waktu isyak dengan perkara yang bermanfaat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua insya-Allah. Kita masih lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, sebuah kitab perjalanan hidup manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pun berada pada tahun 8 Hijrah. Maksudnya apa tuan-tuan? Berbaki lagi 2 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sirah Nabi mengambil masa 63 tahun. 53 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Kemudian Nabi hijrah, duduk dan kekal di Madinah sehinggalah akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi 53 campur 10, 63 tahun. Itulah umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selalu saya ulanglah tuan-tuan sebelum kita mulakan, supaya ianya kekal berada dalam ingatan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lepas kita dah lihat bagaimana peristiwa pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah ni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat Ansar dan juga Muhajirin seramai 10,000 orang datang ke Mekah untuk membuka kota Mekah. Sebelum itu para sahabat menjangkakan bahawa sesungguhnya Nabi nak perang dengan orang-orang Mekah. Jadi orang-orang pimpinan Mekah pun datang kepada Madinah, jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak buat rundingan. Nabi tak layan pun. Siapa dia yang datang tu? Safwan datang, Nabi tak layan. Maka pergilah para sahabat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di mana pada ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa sesungguhnya siapa-siapa yang nak selamat, duduk dan kekallah di dalam rumah masing-masing, ataupun duduk dan berlindung di tempat Abu Sufyan, tuan-tuan. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk dalam keadaan tawaduk, Nabi masuk dalam keadaan merendahkan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh mengambil keputusan untuk masuk dalam keadaan mendabik dada. Inilah tuan-tuan, Nabi dihalau setelah beberapa tahun Nabi datang kembali ke Mekah dalam keadaan 10,000 orang bersama dengan Nabi. Sepatutnya Nabi masuk dalam keadaan sombong. Nabi tangkap orang-orang yang pernah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya hari ini hari yang penuh dengan rahmat. Pergilah tuan-tuan dan puan-puan, pergi ke mana sahaja yang tuan-tuan dan puan-puan mahukan, kerana hari ini adalah hari pembebasan. Nabi tak usik pun tuan-tuan, Nabi tak tangkap pun, Nabi tak aniaya pun mana-mana orang-orang Mekah. Malah Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya nanti nak masuk dalam kota Mekah, jangan sesekali kamu cuba menyerang, membunuh ataupun menyakiti orang-orang Mekah, melainkan kamu akan disakiti dahulu.
pesan Nabi SAW. Tuan-tuan, Nabi masuk dan Nabi duduk di Mekah beberapa hari. Nabi musnahkan keseluruhan berhala yang ada di dalam, di luar, kiri, kanan dan atas Kaabah. Kesemuanya dibersihkan. Lalu Rasulullah SAW berucap bersama dengan penduduk-penduduk Mekah dan juga orang-orang Islam yang datang ke Madinah, membuat satu perjanjian bahawa sesungguhnya kena taat dengan Allah dan Rasulnya. Maka dengan itu semua orang di Mekah pada ketika itu memeluk Islam, tuan-tuan. Itulah berkat kesabaran Nabi, berkat Nabi dakwah dengan akhlak Nabi, akhirnya keseluruhan orang-orang Mekah masuk Islam. Pada tahun 8 Hijrah pun, tuan-tuan, tahun yang sama, bukan lepas 3 tahun, bukannya lepas 9 bulan ke, tak ada. Dalam tahun dan bulan yang sama, pada ketika itu dengar Rasulullah SAW mendapat maklumat bahawa kabilah Khawazim yang duduk di Hunain nak perang dengan Rasulullah SAW. Orang-orang Khawazim, kabilah-kabilah Khawazim bersama dengan kabilah-kabilah yang kecil yang berada di Hunain, bersama-sama dengan mereka itu, kali ini mereka nak serang kerajaan Islam, tuan-tuan. Dalam keadaan pada ketika itu Mekah dan Madinah sudah pun bergabung. Kabilah Khawazim yang duduk di Hunain ajak perang macam Quraisy, tuan-tuan. Orang Quraisy dengan orang Khawazim ini sama. Bezanya Khawazim ini kurang sedikit daripada Quraisy. Maksudnya daripada sudut dia ni punya kehebatan, kemajuan mereka, alatan-alatan perang mereka sama kuat macam Quraisy. Kali ini mereka nak berperang dengan Rasulullah SAW. Tuan-tuan, Nabi pada ketika itu tak ada peralatan. Nabi dekat Mekah. Nabi datang pun hari itu dekat peristiwa pembukaan kota Mekah. Nabi datang dalam keadaan Nabi tak ada niat untuk berperang. Maksudnya apa, tuan-tuan? Nabi tak datang dengan baju besi, Nabi tak bawa pedang perang, Nabi tak bawa panah dan sebagainya. Dan ketika itulah Rasulullah SAW pinjam peralatan perang daripada orang-orang Mekah. Ini menarik, tuan-tuan. Nabi pinjam peralatan perang daripada orang Mekah, antaranya Safwan bin Umayyah. Nabi pinjam peralatan perang, baju besi, pedang dan sebagainya. Kali ini Rasulullah SAW bergerak ke Hunain dengan jumlah tentera yang sangat ramai, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat Badar, peperangan Badar, orang Islam 313. Kemudian Uhud, orang Islam jumlah tenteranya 700 orang. Kemudian peperangan Khandaq, Mu'tah, kesemuanya 3,000 tentera. Kali ini Nabi keluar dalam keadaan 10,000 tentera, campur dengan 2,000 orang yang betul-betul masuk Islam. Maksudnya betul-betul masuk Islam baru. Ada yang sehari, ada yang baru seminggu masuk Islam, iaitu orang daripada Mekah. Mereka keluar bersama dengan Rasulullah SAW. 10-12,000 tentera, tuan-tuan, keluar dengan Nabi SAW menuju ke Hunain. Waktu ini berlaku satu peristiwa, tuan-tuan. Apa dia peristiwa yang berlaku? Nabi SAW lalu dengan para sahabat, lalu dekat satu tempat namanya Zatul Anwa. Satu tempat Zatul Anwa ini dia ada satu pokok. Pokok di situlah waktu zaman jahiliah dulu, kalau orang sampai dekat pokok itu, dia akan duduk lama dekat situ, dia akan sembelih binatang, dikorbankan dan dibiarkan di situ. Daripada situlah berlakunya peristiwa-peristiwa khurafat yang pernah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Jadi bila orang-orang Islam yang baru masuk, tuan-tuan, baru masuk seminggu, sehari, 2 hari macam tu, lepas masuk Islam, kemudian nak pergi perang, lalu dekat kawasan ini, tuan-tuan, apa yang disebut? Apa yang disebut? Dia tanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, boleh tak buat satu tempat macam ini?" Diminta dengan Nabi, "Ya Rasulullah, boleh tak buat satu tempat ibadah ke macam yang dulu kami buat ni? Boleh tak? Ada pokok, kami nak jadikan dia ni sebagai satu tempat keramat dan sebagainya. Boleh tak?" Maka Rasulullah SAW cakap kepada orang-orang yang baru masuk Islam ini, sesungguhnya
kamu menyebut perkataan yang pernah disebut dan dituturkan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Siapa dia? Bani Israel. Waktu Nabi Musa selamat daripada dikejar oleh tentera Firaun. Kalau tuan-tuan ingat, tentera Firaun kejar pengikut Nabi Musa sampai dekat hujung laut. Allah arahkan, wahai Musa, ketuk tongkat kamu, laut terbelah. Mereka pun jalan sampai ke hujung, selamat. Allah karamkan tentera-tentera Firaun dengan Firaun sekali. Habis daripada peristiwa itu, tuan-tuan, apa yang berlaku? Kita tengok perangai Bani Israel. Sampai habis peristiwa itu, mereka berjalan lalu dekat satu kawasan. Dia nampak ada satu kaum sedang menyembah sesuatu, patung ke dan sebagainya. Dia kata dengan Musa, ya Musa, ij'alana ilahan, buatkan kami satu Tuhan, kama lahum ahliha, seperti Tuhan orang tu. Tuan-tuan, baru saja Allah tunjukkan mukjizat lepas mereka daripada laut tersebut. Tuan-tuan, tengok mukjizat secara live. Allah tunjukkan kekuasaan dia. Allah tunjukkan bukti bahawa Musa itu adalah Rasul dia. Habis daripada peristiwa tu, tuan-tuan, jalan sikit nampak orang lain sembah, dia pun, wahai Musa, boleh tak buat macam ni, kami nak ikut sembah macam ni. Punyalah Bani Israel ni, tuan-tuan, dia minta perkataan yang macam tu. Maka ketika itulah Rasulullah sebut kepada orang-orang yang baru masuk Islam daripada Mekah, sesungguhnya perkataan yang kamu sebut ini pernah dituturkan oleh Bani Israel kepada Musa. Itu Nabi bagi tahu bahawa sesungguhnya perkara syirik itu tidak boleh dibenarkan, hanya menyembah Allah semata-mata. Tuan-tuan, antara peristiwa yang berlaku waktu mereka nak pergi ke Hunain untuk berperang. Dan antaranya lagi, tuan-tuan, orang-orang yang baru masuk Islam ini, dia kata kali ini jumlah tentera kita ramai. Sebelum ini kita berperang dengan Islam Madinah, jumlah tentera mereka lebih sedikit. Memang sedikit pun, Quraisy memang lebih ramai. Kali ini tentera Islam jumlahnya lebih ramai daripada musuh, 12,000 tentera. Kita mesti menang. Ini perkataan ini, tuan-tuan, bila disebut kalau jumlah kecil pun kita boleh menang. Kali ini tentera kita ramai, tentera gabungan, orang Islam bertambah ramai, kita mesti menang dalam peperangan ini. Cukup seorang saja, tuan-tuan, yang menuturkan perkataan begitu, maka dengan itu tentera orang Islam itu dah tidak pun diturunkan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Mereka pun pergi menuju ke Hunain. Apa yang berlaku pada ketika itu? Malik bin Auf ini adalah ketua kepada kabilah Khawazim yang nak menyerang ini. Dia bagi tahu semua orang-orang, daripada warga emasnya, daripada kanak-kanaknya, remaja dan perempuannya, kumpulkan semua harta-harta kalian yang ada, apa sahaja yang boleh kamu sumbangkan untuk kita berperang dengan Muhammad dan kawan-kawan Muhammad. Malik bin Auf ni dia berucap, nanti waktu kita nampak tentera Muhammad, bukalah sarung pedang, tuan-tuan, kemudian patahkan sarung. Maksudnya pegang sungguh-sungguh, tuan, tak sarung lagi dah. Maksudnya dah keluar pedang tu, patahkan sarung tu. Maksudnya berjuang habis-habisan, dah tak ada dah niat nak sarungkan balik, bunuh kesemuanya. Kata Malik bin Auf, dia berucap bahawa sesungguhnya patahkan sarung pedang, tuan-tuan, berperanglah bermatian-matian dengan Muhammad dan kawan-kawan Muhammad. Lalu Rasulullah pun bergerak bersama dengan pasukan Muslim yang lain. Waktu itu, tuan-tuan, Nabi lambat. Ini nak sebut ujian dia tu. Nabi lambat, selalunya Nabi lah yang paling awal. Bila Nabi paling awal, Nabi akan buat kamp-kamp tentera Nabi. Dekat sini tempat tentera pemanah, dekat sini pejalan kaki, kita berlindung dekat kawasan yang lebih tinggi. Kali ini Nabi sampai, orang-orang Khawazim dah cop dah dulu tempat-tempat spot-spot yang penting ini, tempat-tempat yang mereka senang nak menyerang. Bila Rasulullah SAW lalu dekat situ, tuan-tuan, akhirnya mereka ini keseluruhannya
dihujani dengan panah-panah. Sebab orang Khawazim ini dia mahir dengan memanah dan juga mahir menggunakan tombak-tombak mereka. Maka diseranglah tentera-tentera Muslim ini, dan ketika itu saf tentera-tentera Islam kesemuanya lintang pugang. Lintang pugang, ada yang meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pusingan yang pertama. Kalau tuan-tuan ingat waktu peperangan Uhud pun sama. Peperangan Uhud mereka ingkar ataupun tak patuh dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah uji dengan kekalahan pada pusingan yang pertama. Dan kali ini mereka berperang tapi mereka tiada tawakal kepada Allah. Mereka kata jumlah mereka lebih ramai. Kita lebih ramai, mesti kita menang. Dulu kita perang sikit orang, tapi kita boleh menang. Kali ini ramai, takkanlah kita kalah. Maka orang-orang Islam pun berkecamuk pada ketika itu. Akhirnya Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai suara yang lantang, dia panggil semua sahabat-sahabat ini untuk Nabi susun balik saf peperangan pada ketika itu. Nabi lantik Khalid Al-Walid. Tuan-tuan, dulu Khalid Al-Walid di pihak musuh, dia masuk Islam, Nabi lantik dia juga jadi panglima perang bersama dengan Zubair bin Awam ketika peperangan Hunain ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang, tuan-tuan. Perang, Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata pada hari Hunain itu, kamu takjub dengan bilangan kamu yang lebih ramai. Maksudnya apa, tuan-tuan? Allah tegur sikap apa? Sikap orang-orang Islam. Ada sebab apa, tuan-tuan? Orang Islam yang baru masuk Islam pada ketika itu disebut perkataan begitu, maka kucar kacirlah tentera-tentera Islam pada pusingan pertama, kerana orang-orang Khawazim menyerang mereka dengan panah, dengan tombak, kerana mereka mahir menggunakan serangan daripada jarak jauh. Maka akhirnya kemenangan itu datangnya daripada Allah. Tentera Islam pun menang. Akhirnya orang Islam pun menang, tuan-tuan. Nak cerita berapa banyaknya tentera musuh pada ketika itu, tahanan perang sahaja yang ditahan adalah sebanyak 6,000 orang. Tuan-tuan bayangkanlah 6,000 orang yang ditahan. Unta yang dirampas. Sebab apa, tuan-tuan? Nak pergi perang mesti bawa bekalan makanan. Maka mereka bawa unta-unta. Untuk apa? Untuk disembelih dan dimakan oleh tentera-tentera mereka. Unta sahaja yang dirampas sebanyak 24,000. Bayangkan tuan, berapa banyak stadium nak penuhkan unta tu. Unta saja 24,000. Berapa banyak padang kampung Jijan nak diletakkan unta tersebut. Kemudian 40,000 ekor kambing. Inilah harta ghanimah rampasan perang yang terbesar dalam sejarah Islam. Dan Nabi pesan jangan apa-apakan kanak-kanak, orang tua ataupun wanita. Nabi pesan kepada tentera-tentera Islam. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Semua semenanjung tanah Arab uji kekuatan Madinah. Maksudnya kita tengok daripada awal Nabi duduk berhijrah ke Madinah, seawal tahun pertama, kedua, ketiga, berlaku banyak siri peperangan. Semuanya nak uji kekuatan orang Islam. Dan Nabi SAW dengan orang-orang Islam semuanya menang dalam keseluruhan peperangan tersebut. Akhirnya mereka dapat rampasan perang. Ini ada satu peristiwa yang sangat bermakna yang patut kita tadabbur bersama, tuan-tuan. Apa yang saya nak ceritakan ni adalah peristiwa selepas peperangan Hunain, supaya kita mengambil iktibar, tuan-tuan. Selepas peperangan Hunain, Nabi bahagikan harta rampasan perang. Maksudnya setiap orang akan dapat bahagian dia masing-masing. Daripada sahabat-sahabat Ansar dan Muhajirin, dulu mereka di Madinah pun begitu, akan ada harta rampasan perang yang akan diagihkan. Kali ini, tuan-tuan, Nabi SAW berikan keseluruhan harta rampasan perang itu kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Adil, tuan-tuan? Nampak Nabi tak adil kan kat situ kan? Sebab apa? Yang berperang itu adalah daripada Madinah dan juga daripada Mekah. Bila orang Mekah masuk Islam, mereka pun keluar berperang dengan Nabi bersama dengan orang Ansar. Balik daripada perang, menang, Nabi bagi semua harta rampasan itu dekat orang Mekah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Ketika itulah orang-orang
orang-orang Madinah sendiri, orang-orang Ansar, orang-orang Madinah kata sikit pun Nabi tak bagi kepada Ansar. Nabi kata sikit pun Nabi tak bagi kepada Ansar. Bila Nabi tak bagi, adalah yang kata tuan-tuan, yalah laki ya Rasulullah qaumuhu, yalah Nabi kan dah jumpa dah orang kampung dia. Macam kita lah kan, kita berhijrah mana-mana, kemudian datang balik kampung Jijan, kita pun nak lebihkan lah orang kampung kita. Orang-orang Ansar kata, yalah Nabi dah jumpa dah dengan orang-orang Mekah. Mekah kan kampung Nabi, mestilah Nabi akan lebihkan orang-orang Mekah. Tuan-tuan, sahabat yang telah ditarbiah 8 tahun bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut perkataan tersebut. Ada sebahagiannya kata, pedang kami yang dibasahi darah, orang lain pula yang mendapat nama. Ini lagi satu lagi. Pedang kami yang berperang daripada awal Nabi datang hijrah, berperang dengan Nabi, banyak darah yang telah ditumpahkan demi Allah dan Rasulnya. Kali ini orang lain pula yang dapat nama. Orang-orang Mekah pula yang dapat nama. Kemudian tuan-tuan, orang-orang Ansar, ketuanya mereka pada ketika itu Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah dengar kaum dia kata, ramai komplain kata, ya Rasulullah tak bagi kita lah, habis semua 24,000 ekor unta tu habis semua dapat dekat orang-orang Mekah. Ada dapat emas dan sebagainya, semuanya dapat. Kita satu pun tak dapat. Tuan-tuan, Nabi tak bagi satu pun. Satu pun Nabi tak bagi, seekor unta pun Nabi tak bagikan kepada sahabat Ansar. Maka Sa'ad bin Ubadah berjumpa dengan Nabi sebagai suara kepada orang-orang Ansar. Dia sebut, ya Rasulullah, orang-orang Ansar telah pun berbunyi bahawa sesungguhnya dalam perang ini kita menang dan orang-orang Ansar tak dapat apa-apa. Kamu tidak pun memberikan sebahagian harta ghanimah ini kepada orang-orang Ansar. Mereka berbunyi-bunyi, ya Rasulullah. Maka Nabi pada ketika itu tanya dengan Sa'ad bin Ubadah, wahai Sa'ad, kamu macam mana? Maksudnya Nabi kata apa? Okey, tak apa Sa'ad, kamu sendiri diri kamu tu, kamu macam mana? Lalu Sa'ad bin Ubadah kata, aku adalah sebahagian daripada suara kaumku. Maksudnya Sa'ad bin Ubadah pun nak juga. Sa'ad bin Ubadah pun nak juga sedikit harta rampasan perang yang diberikan Rasulullah kesemuanya kepada orang-orang Mekah. Ketika itulah Nabi kata, wahai Sa'ad, kamu kumpulkan kamu kumpulkan keseluruhan orang-orang Ansar dekat lembah ini. Maka semua orang-orang Ansar pun berkumpul. Ada Muhajirin pun nak datang. Dia kata tak, Muhajirin nanti dulu. Nabi nak bercakap dengan orang Ansar saja. Lalu bila orang Ansar semuanya berkumpul, tuan-tuan, apa yang berlaku? Nabi pun berkhutbah. Nabi berkhutbah, Nabi bangun, Nabi cakap dengan orang-orang Ansar. Nabi puji Allah dan Rasulnya. Nabi kata, wahai orang-orang Ansar, aku datang kepada kamu saat kamu semuanya sesat. Nabi bagi tahu kepada orang Ansar, aku datang kepada kamu dalam keadaan kamu ni semuanya sesat. Dan kamu pun semuanya miskin. Kita berperang, ada sedikit harta diberikan kepada kamu. Kemudian Nabi sambung lagi. Nabi kata, dulu aku datang kepada kamu di saat kamu saling berperang di antara kamu. Aus dan juga siapa tuan-tuan? Aus dengan Khazraj berperang antara mereka. Aku datang, maka akulah yang mendamaikan, mempersaudarakan kamu. Tuan-tuan, lalu Nabi kata, wahai Ansar, jawab. Wahai Ansar, jawab, tuan-tuan. Maka ketika itulah orang-orang Ansar semua kata, ya, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lah kurniaan yang terbaik. Allah dan Rasulnya lah adalah kurniaan yang terbaik. Tiba-tiba Nabi kata, wahai orang-orang Ansar, demi Allah, jika kamu nak kata lain pun boleh sebenarnya, tapi kamu memilih untuk kata dengan perkataan yang begitu. Nabi tanya kepada orang-orang Ansar, dulu aku datang dalam keadaan kamu sesat, dulu kamu berperang sesama kamu miskin. Bila aku datang, akulah yang mendamaikan kamu, mempersaudarakan kamu. Wahai Ansar, kalau kamu nak jawab bukan jawapan ni pun boleh. Maka orang Ansar kata, Allah dan Rasulnya adalah kurniaan yang terbaik. Nabi kata,
kamu boleh pilih nak jawab macam ni. Nabi tolong jawabkan. Nabi kata dengan orang, kamu boleh pilih nak jawab macam ni. Apa Nabi kata? Dulu engkau datang di saat kamu didustakan. Maksudnya orang Ansar boleh kata kepada Nabi, dulu Muhammad kau datang ke Madinah ni, semua orang dustakan kamu. Kamilah yang membenarkan kamu, wahai Muhammad. Maksudnya Nabi kata, kamu boleh pilih nak jawab macam tu. Dulu kamu tewas, kamilah yang memenangkan kamu. Maksudnya Nabi bersama dengan orang-orang Ansar berperang, banyak siri peperangan. Kamilah bersama-sama memenangkan kamu. Dulu kamu terbuang, tak ada tempat tinggal. Kamilah orang-orang Ansar Madinah yang memberikan kamu tempat tinggal dan rumah untuk kamu. Nabi sekolahkan mereka bahawa sesungguhnya kamu boleh je nak jawab macam tu. Tak salah pun jawapan tu. Kamu boleh jawab macam tu, tapi kamu memilih untuk menjawab dengan jawapan Allah dan Rasulnya lah kurniaan yang terbaik. Maka dengan itu Rasulullah SAW sebut kepada mereka, Nabi kata, disebabkan daki dunia yang aku berikan, daki dunia yang aku berikan ini kepada orang-orang Islam di Mekah yang baru masuk Islam, supaya mereka itu lebih kuat semangatnya dalam menjadi orang Islam. Kamu sudah pun mempertikaikan dan memilih untuk mendapatkan daki-daki dunia ini. Tuan, Nabi kata apa? Kamu tak perlukan itu. Maksudnya Rasulullah SAW kata, wahai orang-orang Ansar, kamu tak perlukan pun itu. Kamu bersama dengan aku, berapa daripada aku tiada apa-apa, sampailah kita bersama-sama membuka kota Mekah, pembukaan kota Mekah, banyak perang kita bersama-sama, dan kamu taat dan setia, sanggup mati demi agama. Dan hari ini aku berikan keseluruhan harta kepada orang-orang Mekah, kamu cemburu hanya kerana sisa baki dunia ini yang diberikan kepada orang-orang Mekah, supaya mereka ini lebih semangat, lebih yakin bersama dengan Islam. Nabi berikan keseluruhannya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka membawa balik unta-unta itu dalam keadaan kamu, wahai orang-orang Ansar, membawa balik aku bersama dengan kamu. Maksudnya Nabi nak bagi tahu apa, tuan-tuan? Nabi nak bagi tahu bahawa sesungguhnya biarlah orang-orang Mekah ni ambil unta-unta dunia ni dan sebagainya, aku tak akan ikut bersama dengan orang-orang Mekah. Walaupun dulu aku duduk tinggal di Mekah, kamu akan dapat membawa aku balik bersama dengan kamu, dan aku akan tinggal dan kekal di Madinah. Tuan-tuan, para sahabat semua berhamburan menangis mereka. Tuan-tuan, itu tahap para sahabat. Siapa dia? Sa'ad bin Ubadah. Nama-nama sahabat yang Rasulullah SAW jamin mereka syurga. Mereka pun kadang-kadang, tuan-tuan, terkesima dengan habuan-habuan dunia. Ialah kali ni perang banyak harta rampasan. Orang-orang Madinah 10,000, orang-orang Mekah 2,000, bawa balik 24. Memang jutawan lah, tuan-tuan. Memang jutawan. Nabi kata, aku berikan ke semua ini kerana aku tahu kamu tidak pun memerlukannya, sebab kamu dah ditarbiah oleh aku. Mereka baru nak ditarbiah. Aku nak berikan mereka sedikit nikmat dunia ini, supaya mereka yakin dan semangat untuk menjadi orang-orang Islam. Sebab tu, tuan-tuan, orang-orang Islam yang masuk Islam, kita jangan cakap dengan dia. Contoh, dia non-Muslim, dia kerja dekat kedai Cina ke, ada jual arak ke, ataupun dekat bar ke, kita suruh dia berhenti kerja. Siapa yang nak tanggung dia? Kalau kita nak bagi duit bulanan dekat dia, silakan. Kita suruh dia apa? Cari kerja yang sesuai. Dah dapat kerja yang sesuai, berhentilah kerja tu. Bukannya hari ini masuk Islam, esok dah kena daftar sunat, nak kena khatan dan sebagainya. Begitulah juga Nabi bagi kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, bagi mereka semangat dan dorongan. Sebab tu orang masuk Islam ni, bahagiannya kita bagikan dia duit zakat kepada mu'alaf yang baru masuk Islam. Kita pun kena tolong mereka, tuan-tuan. Sebab apa?
Salah satunya bila kita tengok tuan-tuan, ialah kita berperang. Kalau ikut hukum akalnya pun kita mestilah layak. Sebab apa? Sebab kita berperang. Contohnya dapat bantuan Negeri Sembilan, kita orang Negeri Sembilan, kita mesti layak mendapatkan bantuan tersebut. Maka sahabat berperang bersama dengan Nabi, dan orang-orang Mekah mengangkat senjata dan menang dalam peperangan. Nabi bagi keseluruhan harta itu kepada orang-orang Mekah. Bila orang-orang daripada Ansar tengok, tuan-tuan, mereka sebut bahawa Muhammad dengan kawan-kawan dia, Muhammad dengan orang kampung dia. Tuan-tuan, mereka tak ada niat pun nak menyakiti Rasulullah. Ini perbualan mereka sesama mereka. Jadi bila Sa'ad bin Ubadah ini dengar, dia adalah ketua kepada orang-orang Ansar, antara pemimpin kanan Ansar. Bila dia dengar, dia nak suarakan pandangan dia kepada Rasulullah. Mungkin Nabi terlepas pandang ke apa ke, nak bagi tahu bahawa sesungguhnya orang-orang Ansar ni nak sikitlah habuan. Sebab apa? Sebelum ini kita pun berperang, Nabi bagi secara adil. Maka Nabi sebut kepada mereka, kumpulkan semuanya. Nabi tanya juga Sa'ad bin Ubadah, kamu bagaimana? Tuan-tuan, Sa'ad bin Ubadah pun sama macam kaum dia. Maksudnya dengan habuan dunia ni, kita boleh apa tuan-tuan? Kita pun boleh berbolak balik. Tapi sebenarnya tak menjadi kesalahan pun. Mereka buat tu, mereka utarakan sebut nak minta kepada Nabi tu bukanlah satu perkara yang salah ataupun berdosa. Cuma mereka nakkan hak mereka yang mereka selama ini dapat dalam siri-siri perperangan yang dahulu. Bila Nabi tak bagi, mereka nak tanya jawapan daripada Nabi SAW. Mungkin Nabi ada sebab tersendiri kenapa Nabi buat begitu. Para sahabat Ansar fikir bahawa Nabi sayang kepada Mekah. Tidak tuan-tuan. Nabi kumpulkan, Nabi nak bercakap dengan orang Ansar saja. Nabi cakap apa? Wahai orang-orang Ansar, kamu tak perlukan pun sebelum ini. Sebab apa tuan-tuan? Nabi duduk bersama dengan orang-orang Ansar. Di saat Nabi keseorangan duduk bersama mereka membina negara Islam, berperang dengan orang Islam, membangunkan kerajaan Madinah. Nabi tahu perangai seorang-seorang sahabat. Nabi tahu bagaimana mereka cintakan Rasulullah dan juga agama, sanggup mempertahankan Nabi dalam peperangan Uhud. Tuan-tuan tengoklah, Talha bin Ubaidillah jadikan tubuh badan dia sebagai perisai kepada Rasulullah. Maksudnya keyakinan para sahabat pada ketika itu. Cuma nak bagi tahu bahawa sesungguhnya inilah ujian dunia. Bila orang ditawarkan dengan harta, tuan-tuan, selalu saya sebut harta, pangkat, wanita. Itulah 3 tawaran yang diberikan kepada Nabi untuk tinggalkan dakwah. Itulah juga ujian yang sama berlaku kepada para sahabat. Apa dia tuan-tuan? Harta. Bila harta ini tuan-tuan diberikan keseluruhannya kepada orang-orang Mekah, sahabat Ansar cemburu. Tak salah pun sebenarnya. Tak salah. Sebab apa? Sebab itu lumrah. Mereka nak tanyalah dengan Nabi, kenapa Nabi buat macam ni. Dan Nabi terangkan bahawa sesungguhnya kamu tak perlu pun kan perkara sebegini. Aku bersama dengan kamu beberapa tahun yang lama, kita berikan ini kepada orang-orang Mekah, sedikit habuan ataupun daki dunia ini kepada mereka, supaya mereka semangat untuk menjadi orang Islam, supaya mereka semangat dengan dakwah Rasulullah SAW. Sebab itulah para sahabat Ansar akhirnya tuan-tuan barulah mereka tersedar bahawa sesungguhnya selama ini mereka berjuang kerana Allah dan Rasulnya semata-mata, tanpa pun mereka menghiraukan harta dan habuan dunia. Kalau tuan-tuan ingat dalam peperangan Uhud, Nabi pernah bagi harta sebahagian ni kepada seorang sahabat. Para sahabat ni boleh pulangkan balik kepada Nabi. Saya tak perlukan, bagilah kepada orang yang lebih memerlukan. Itu dalam keadaan Nabi bagi. Tapi kali ini Nabi tak bagi. Dia dah tak bagi pula ni. Hari tu bagi, dah tolak. Dah tu ni tak tolak pun tak bagi lagi. Maka boleh jadi hasutan dari syaitan ataupun nafsu dia pada ketika itu. Sebab apa? Sebab berperang sama-sama, tapi orang lain pula dapat, orang lain tak dapat. Maka dia utarakan saja kepada Rasulullah SAW. Kot-kotlah Nabi terlepas pandang ke, banyak sangat ni semua ni, tak nampak lagi orang Ansar. Rupanya Nabi ada sebab dan alasan tersendiri. Nabi kata mereka membawa balik keseluruhan kambing-kambing dan unta ini, tapi kamu membawa balik aku yang akan kembali bersama dengan kamu dan duduk tinggal kekal
di Madinah, walaupun kampung halaman aku Mekah, tempat aku dilahirkan. Kalau tuan-tuan ingat masa perjanjian Hudaibiyah, Nabi, orang-orang Ansar, orang-orang Yathrib pada ketika itu tanya, wahai Muhammad, nanti kalau kamu dah menang, adakah kamu akan pulang bersama dengan orang-orang Mekah? Mesti kamu akan tinggalkan kami. Nabi tersenyum pada ketika itu. Nabi jawab, jiwa dan juga diriku ini akan bersama dengan orang-orang Ansar. Nabi dah bagi tahu, Nabi dah cop dah, mustahil Nabi berbohong, dan Nabi kekal duduk di Madinah sehingga akhir hayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah akhirnya sahabat-sahabat lain semua tersedar. Tuan-tuan, nak cerita dekat sini bahawa sesungguhnya sahabat pun boleh jadi mereka pun melakukan kesilapan. Cumanya mereka melakukan perkara itu walaupun ianya bukannya satu kesalahan, cuma mereka nak tanya saja kepada Nabi, dan akhirnya mereka bertaubat kepada Allah, menangis dengan perbuatan mereka, dan mereka bersyukur. Ialah mereka bawa balik kambing, tapi Nabi bersama dengan kita. Mana yang kita nak, tuan-tuan? Nabi duduk bersama dengan orang jijan ke, ataupun tuan-tuan diberikan sumbangan tuan-tuan kan? Ke sumbangan. Begitulah juga yang berlaku dengan orang-orang Ansar. Nabi bagi tahu perkara ini, tuan-tuan, supaya apa? Supaya orang Ansar ini mereka tahu bahawa sesungguhnya perjuangan mereka hanya semata-mata untuk Allah dan Rasulnya. Semuanya menangis, tuan-tuan, mengisafi perbuatan mereka, dan mereka redha dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah mereka tahu bahawa tujuan Nabi buat itu ada sebab, dan perkara yang Nabi buat itu ada sebab yang tertentu yang Nabi nak kepada orang-orang Mekah. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi akan meninggalkan Mekah. Kan Nabi duduk kekal di Mekah. Jadi untuk tarbiyah dan semangatkan mereka ini, tuan, Nabi berikan harta rampasan itu kepada orang-orang Mekah supaya mereka semangat sikit dalam jiwa dia. Macam orang baru kahwin, kita mesti nak menghulur. Okey, baru kahwin nak beli peti air, siapa nak duduk rumah sewa. Jadi adik-beradik ni seorang bagi kumpul, seorang 200, seorang 300. Kalau ayat-ayat ibu bapa kita apa, budak baru nak hidup, kan dia kata baru nak hidup, baru nak berumah tangga, pun kita bantu dengan kewangan. Ini kan pula orang-orang Islam yang jauh dengan Rasulullah SAW, duduk dekat Mekah, Nabi tinggal dekat Madinah, tuan-tuan. Itulah yang ditarbiyahkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat Ansar dalam peristiwa peperangan Hunain ini, bahawa Nabi nak menyedarkan mereka bahawa sesungguhnya apa yang aku bagi itu adalah cipisan sahaja daripada habuan dunia yang nak diberikan kepada orang-orang Mekah, tuan-tuan. Wallahu alam. InsyaAllah kita berbaki lagi. Lepas ni ada peperangan Taif, kemudian ada beberapa peristiwa lagi, Ghazwatul Tabuk, perang Tabuk. Banyak perang lagi, tuan-tuan. Perang Tabuk nanti kita akan lihat. Lepas perang Tabuk nanti orang Islam memeluk agama Allah berbondong-bondong. Kita tengok kenapa dia kata berbondong-bondong. Ramai ni yang masuk Islam. Para utusan yang datang berjumpa dengan Nabi. Kali ni Islam dah mula tersebar, tuan-tuan. Dia bukan setakat orang-orang Mekah ataupun orang-orang Arab, orang-orang Rom ataupun Eropah pun dah mula nak memeluk Islam. Dan kita akan tengok berbaki lebih kurang, saya rasa lebih kurang dalam 4 pertemuan lagi kita akan khatamkanlah kitab sirah kita Ar-Rahiq Makhtum ini, insya-Allah, tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri, asbab daripada kita mendengar sirah. Moga-moga Allah himpunkan kita di mahsyar nanti bersama dengan para nabi dan para rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami. Ya Allah, berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Hisablah kami dalam keadaan ihsan. Ya Allah, permudahkan proses timbangan mahsyar kami nanti. Ya Allah, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu. Ya Allah, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.